Tuan itu. Kasut dah, tunjuk kasut. Udah ke? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat datang kembali ke dalam channel Noah Story Mori. Okey, pada kali ini Noah akan menceritakan dua kisah kita akan kongsikan di dalam klip kita kali ini. Jadi tanpa nak lengah masa, kita akan teruskan dengan ceritanya. Ketika ditawarkan memasuki sekolah berasrama penuh, hati Zaliah sudah berbunga-bunga. Seronoknya tidak dapat diluahkan dengan kata-kata. Sudah lama dia menyimpan hasrat untuk memasuki asrama dan belajar berdikari di rantau orang. Hari pertama masuk sekolah tersebut, Zaliah berasa tidak sedap hati. Pertama kali dalam hidupnya terasa demikian. Namun dia tidak mengendahkannya. Mungkin kerana terlalu seronok, ujar Zaliah di dalam hati. Matanya melikas memandang bangunan asrama yang kelihatan agak usang. Menurut teman-temannya, sekolah itu dibina di kawasan bekas markas tentera Jepun. Pelbagai kisah misteri pernah dikaitkan dengan sekolah tersebut, membuatkan Zaliah semakin seram sejuk. Suatu malam, ketika semua penghuni asrama telah lama diulit mimpi, secara tiba-tiba Zaliah dikejutkan dengan suara orang yang sedang berkawat di padang sekolah. Dia cuba untuk melelakkan mata, dipaksa dan memaksa. Namun, suara itu terlalulah kuat hingga mengganggu tidurnya. Sambil memejamkan mata, Zaliah membebel-bebel tidak puas hati. Dia mengharapkan suara itu segera senyap dan berlalu pergi. Namun, suara itu tidak juga berhenti. Sambil menggosok-gosok mata, Zaliah lantas bangun menuju ke tingkap yang menghala ke padang sekolah. Siapalah yang pagi-pagi buta ni dah berkawat? Getusnya di dalam hati dengan geram. Dengan perlahan dia membuka cermin tingkap. Matanya yang layu terkebil-kebil memerhatikan suasana padang yang sungguh lengang. Suara tadi bukan lagi main kuat, tetapi di manakah orangnya? Puas dia mencari, namun tidak berjumpa. Bila diamati suara itu, Zaliah dapat mendengar bait-bait ayat yang dituturkan. Namun, dia gagal untuk memahaminya kerana ia tidak berbicara di dalam bahasa Melayu maupun Inggeris. Namun sebaliknya, ia diungkapkan di dalam bahasa Jepun. Tanpa menunggu lama, Zaliah bergegas ke katilnya semula. Sambil berselubung, dia cuba juga untuk melelapkan mata. Apa yang menghairankannya, tidak ada seorang pun di antara rakan-rakan yang terjaga. Walhal suara itu begitu kuat sekali. Malisa, Wati, Amnah, semuanya seolah-olah telah dipukau. Belum sempat tidur lena, tiba-tiba tidurnya diganggu sekali
lagi. Kedengaran jelas di cuping telinganya bunyi orang berjalan di luar sambil mengheret rantai besi, seolah-olah mangsa adalah tahanan yang telah dirantaikan kaki. Hati Zaliah mula berdebar-debar. Fikirannya mula menerawang teringatkan kata-kata orang tentang sekolah itu. Sekolah yang bertapak di kawasan bekas markas Jepun itu dikatakan telah banyak kali memakan mangsa. Namun Zaliah tidak mengendahkan langsung kata-kata mereka kerana terlalu ingin memasuki sekolah berasrama penuh. Belum hilang debaran yang mencengkam dadanya, tiba-tiba Zaliah merasakan bunyi tapak kaki itu berhenti di hadapan pintu domnya. Serentak dengan itu, kedengaran juga pintu dom dibuka orang. Jelas di ruangan mata Zaliah, sesusuk tubuh besar setinggi pintu dom berdiri di hadapan pintu. Tubuh Zaliah menggigil menahan rasa takut. Hampir-hampir dia terjerit tatkala sesusuk tubuh itu melangkah masuk ke dom sambil mengheret rantai besi di kakinya. Sambil berselubung, Zaliah dapat melihat rupa lembaga itu yang sungguh mengerikan. Matanya terjojol keluar, kulit tubuhnya yang terkoyak di sana sini dan baunya yang cukup hanyir membuatkan Zaliah hampir termuntah. Namun dia cuba untuk bertahan. Mulutnya juga terkumat kamit membaca ayat-ayat suci Al-Quran dengan harapan lembaga itu tidak akan memperapa-apakannya. Semakin lama sesusuk tubuh yang berpakaian tentera Inggeris lama itu semakin hampir dengan katilnya. Serta-merta bau busuk mula menyusuk hidung. Hatinya tambah berdebar apabila melihat lembaga itu cuba menyentuh Malisa yang tidur di sebelahnya. Dia cuba untuk bersuara untuk mengejutkan temannya itu, namun suaranya seolah-olah tersekat di kerongkong. Zaliah menjadi benar-benar tidak berdaya. Badannya terasa lemah lunglai. Syukurlah ketika itu hatinya masih dapat membaca ayat-ayat Al-Quran. Berkali-kali lembaga itu cuba menyentuh Malisa, namun tidak berjaya hinggalah akhirnya ia hilang begitu saja. Manakala Zaliah pula tiba-tiba pingsan, tidak sedarkan diri. Keesokan paginya, kecoh satu sekolah apabila Zaliah tidak sedar dari tidur. Dia terus dikejarkan ke hospital untuk mendapatkan rawatan. Zaliah bagaimanapun telah sedarkan diri lewat pada petang itu dan dibawa pulang ke kampung untuk berubat secara tradisional. Selesai mengaminkan doa, Azizul pantas menuruni anak tangga surau untuk pulang ke rumah. Dia perlu segera sampai di rumah untuk menolong isterinya menyiapkan nasi lemak dan kuih muih sebagai sumber rezeki mereka. Tidak sampai hati dia membiarkan isterinya hanya seorang diri untuk menyiapkan itu ini, sedangkan usaha itu dilakukan untuk menambahkan pendapatan mereka. Hai Zul, awal lagi takkan dah nak balik? Marilah kita berborak dulu. Siapa tapa apabila melihat Azizul sudah berada di atas motor. Tak bolehlah bang. Aku nak kena balik, nak kena siapkan nasi lemak dan kuih-kuih tu. Aku kesian tengok bini aku dah buat kerja seorang-seorang. Bukanlah macam apa semua ni boleh relax-relax lagi. Balas Azizul. Jaga-jaga sikit Zul. Kan sekejap lagi hamba tengah duduk balik, sekejap lagi terjumpa pula Lansui. Celah Nurdin cuba menyakat.
Aladin, tu cerita zaman pelita minyak tanah. Zaman sekarang moden. Mana ada lagi semua tu? Cakap besar, nanti jumpa baru tahu. Dalam teruman enjin motosikalnya, Azizul masih dapat mendengar tempelakan Nordin kepadanya. Tapi dia buat tak tahu saja. Malas nak layan kerana mereka. Yang penting dia segera sampai ke rumah. Dia bukan mau cakap besar. Sudah berbulan dia berulang alik ke kawasan perumahan Taman Sejati untuk menghantar kuih kepada penjajah di situ. Dan acap kali itulah juga dia akan melalui selekor Tok Sok yang dia katakan keras dengan jelmaan Lang Sui di situ. Namun dia tidak pernah tersempak walaupun sekali. Acap kali juga telinganya mendengar cerita berkenaan Lang Sui itu. Namun apabila ditanya kepada yang membawa cerita, mereka menafikan pernah menjumpainya secara sendiri. Dan ia ini adalah sekadar mendapat cerita dari orang lain kepada orang lain. Jadi pada Azizul sendiri, cerita itu sekadar dibuat untuk menakut-nakutkan orang untuk melalui selekor itu pada malam hari. Esok pagi abang keluar awal sikit kata Azizul kepada isterinya yang ketika itu sedang memotong daun pisang untuk dijadikan pembungkus nasi lemak. Awak pula kan masih sempat abang keluar macam biasa, tanya isterinya dari sudut dapur. Bos abang tu, dia asyik pandai abang semacam je kebelakangan ni sebab abang tu asyik masuk lambat lah ni. Azizul sebenarnya bekerja sebagai seorang tukang kebun di sebuah loji air di pinggir pekan Sungai Petani. Azizul dia sedar setiap pagi dia perlu bekerja untuk menghantar kuih ke Taman Sejati yang jaraknya 13 km dari rumah. Kemudian dia perlu berpatah balik untuk menghantar anaknya ke sekolah. Selepas itu barulah dia dapat bertolak ke tempat kerja. Memang setakat ini bosnya belum bersuara tapi sekadar menjeling. Jadi faham-fahamlah maksudnya tu. Keesokannya hari itu awal-awal pagi lagi Azizul telah pun bersiap-siap untuk memasukkan nasi lemak ke dalam bakul. Sementara isterinya sibuk menggoreng kari pap di dapur. Awal sangat ni bang. Dalam ayam masih sunyi lagi ni. Isterinya menyuarakan kebimbangan. Dah pukul 5 awal pagi lagi. Van kilang pun dah keluar ambil pekerja masa ni. Dah lah, mai kuih tu, balas Azizul sambil mengikat raga di pelantar motornya. Azizul menghidupkan enjin motornya dan meredah kegelapan pagi untuk ke Taman Sejati. Memang benar kata isterinya, jalan masih lagi sunyi. Tiada satu pun van kilang yang berselisih dengan pagi tu. Rupanya hari itu adalah hari Ahad. Semua pekerja kilang bercuti. Pagi itu suhu amat sejuk dan membuatkan Azizul menggeletar kesejukan. Pandangannya terhad kerana cuaca yang berkabus. Namun, dia tidak berani untuk menambah kelajuan motornya kerana bimbang terlanggar lembu-lembu yang mungkin tidur di tengah jalan raya. Biasanya lembu itu gemar tidur di atas tar untuk memanaskan badan. Ketika melewati selekor Tok Sok, seorang gadis menahan motosikalnya. Azizul memhentikan motornya di hadapan gadis itu. Pada fikirannya, mungkin gadis itu adalah pekerja kilang yang keluar untuk bekerja pada hari Minggu bagi mendapatkan duit lebih. Adik, nak beli kuih? Tanya Azizul. Dan gadis itu hanyalah mengangguk. Baunya sungguh harum. Namun Azizul tidak ambil pusing kerana padanya gadis itu dan wangian-wangian memang tidak dapat dipisahkan. Azizul sudah lali dengan bau pewangi gadis pekerja kilang apabila mereka singgah di gerai tempat dia meletakkan kuih. Bila 5 gadis turun serentak, bau wangi itu takkan hilang walaupun van kilang entah hilang ke mana. Oleh kerana suasana masih gelap, Azizul pun menyalakanlah lampu suluh yang dibawanya
bagi membolehkan gadis itu memilih kuih yang dikehendakinya. Gadis itu mencapai plastik yang tersangkut di ragam motor, lalu mengambil 2 bungkus nasi lemak dan 3 ketul kuih seri muka. RM2 semuanya, kata Azizul. Kemudian gadis itu mengulurkan 2 keping wang kertas dan berlalu pergi. Azizul memasukkan wang itu ke dalam kocek seluar sebelum meneruskan perjalanannya. Ketika membuat pusingan, dia sengaja menghalakan cahaya lampu motornya ke arah gadis itu. Boleh tahan juga cantik perempuan ni. Cuti-cuti pun masih kerja juga. Kemudian Azizul sengaja melentarkan soalan itu, tetapi tidak dibalas. Hanya senyuman yang terukir di bibir. Dalam hati Azizul terdetik bertanyalah, kata betapa beraninya gadis tu menunggu van kilang dalam kegelapan malam di tengah-tengah kebun getah pula tu. Selalunya yang biasa dia lihat ialah gadis menunggu van kilang di awal pagi seperti itu, tapi mereka tidak berseorangan. Biasanya berkumpul atau ditemani oleh seorang lelaki, paling kurang. Jangan-jangan itulah langsung yang dikatakan Nadia semalam. Ngarut, kalau langsir pasti dia dah pamerkan muka sebenar masa aku berhenti tadi. Takkan langsung nak makan nasi lemak? Kuih seri muka tu dia nak buat apa untuk nak tambah seri? Nak tambah seri muka dia lagi? Kata Azizul seorang diri sambil tergelak kecil. Awal pagi ni, tegur penjaja lain yang menyedari dia tiba awal daripada kebiasaan. Cepatlah Baman, hari ni kuih seri muka tak kurang 3 ketul dengan nasi lemak pun dah kurang 2 bungkus. Ada orang beli kat tengah jalan tadi, beritahu Azizul sebelum meninggalkan tempat itu. Azizul bergegas pulang ke rumah untuk mengantar anak dia ke sekolah pula. Dia pun mengerjakan solat subuh sambil menunggu anak dia untuk menyiapkan diri. Kemudian anak dia pun berkata, "Ayah, mak suruh minta duit belanja dengan ayah sebab hari ni mak tak ada duit kecil." Kata anak sulung itulah bila mereka dah tiba di pintu pagar sekolah. Azizul menyeluk kocek seluarnya untuk mengambil RM2 yang diberikan oleh gadis pagi tadi. Tapi dia hairan, tiada duit. Cuma daun getah kering 2 helai yang terdapat di situ. Tercengang seketika Azizul dibuatnya. Merasa tak puas hati, dia menyeluk pula kocek yang di sebelah lagi. Kosong. Dari mana datangnya daun getah? Sebab seluar ni baru sahaja Azizul keluarkan daripada almari. Akalnya ligat berfikir. Sesusuk tubuh gadis yang tadi terbayang di matanya. Barulah dia sedar bahawa gadis tadi itu bukanlah gadis yang biasa-biasa, dan ia adalah kemungkinan besar adalah jemaah anak Lang Sui. Buktinya 2 helai daun kering di tangannya kini. Seminggu juga Azizul dilanda demam terkejut, dan selepas kejadian itu dia tidak akan keluar mengantar kuih selagi belum jam 6 pagi.